الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, dosa besar ke-58. Dosa besar yang ke-58, rentetan daripada dosa besar yang ke-57, iaitu membenci sahabat, membenci, mencaci para sahabat Nabi SAW. Dalam dosa besar yang ke-58, pengkhususan mencela kepada kaum Ansar, iaitu sahabat daripada golongan Ansar. Mencela kaum Ansar secara umum. Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata menjadi tanda seseorang itu beriman ke tidak adalah hubbul ansar, dia cintakan golongan Ansar. Itu tanda seorang yang beriman. Baik di zaman Nabi hari itu hatta sampai ke zaman kita hari ini. Tanda yang mudah orang yang cintakan para sahabat, khususnya dari golongan Ansar, dia orang beriman. Nabi sebut lagu tu. Tak? Cara mudah nak kenal orang beriman ataupun tidak. Wa ayatul nifaq, sedangkan tanda-tanda orang itu ada nifaq dalam diri dia, ada munafik dalam diri dia. Bughdul ansar, iaitu membenci golongan Ansar. Benci golongan Ansar. Hari ini ada di kalangan umat Islam yang benci secara total kepada sahabat. Dia benci belaka sahabat. Dan dia menganggap para sahabat ni telah murtad selepas daripada wafatnya baginda Nabi SAW. Ini satu dakwaan yang jahat kepada para sahabat. Bukan hanya kepada para sahabat, malah kalau kita kaji molek dengan dakwaan ini, dia telah menjatuhkan imej Nabi kita SAW. Kalaulah dia beranggapan, boleh katakan majoriti sahabat telah riddah, telah keluar daripada Islam selepas wafatnya Nabi, hanya tinggal beberapa orang saja yang dia kenal, seperti Bilal, seperti Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat dari kalangan ahli bait. Hak tu saya beriman, dia kata. Tak. Ada pun hak lain semua telah riddah, berpaling daripada Nabi. Apa fahaman ni sini? Fahaman di sini menunjukkan Nabi sedikit tak pandai didik sahabat dia. Betul tak? Menyebabkan para sahabat telah riddah selepas wafatnya Nabi. Ini mentahmah pada Nabi, Nabi tidak berjaya mendidik para sahabat. Ini satu tuduhan yang jahat yang telah dilakukan oleh sebahagian dari golongan Syiah. Bukan semua. Dan bukan semua Syiah ni mencaci sahabat, tidak. Tapi sebahagian mereka ni mencaci sahabat. Bukan caci biasa-biasa. Saya pernah berkawan, pernah bersaing dengan golongan ni. Dan kita tengok, Masya Allah, bagi mereka caci sahabat ni satu gurauan biasa sahaja. Tak? Dia buat gurau sama dia, kalau ada di kalangan kawan-kawan dia jenis cakap pelawak, benda ucapan dia, dia kata mu ni macam Abu Hurairah, dia kata. Kita boleh bayang. Dia kata mu ni pelawak macam Abu Hurairah. Apa? Mentaliti sebahagian golongan Syiah, dia menganggap Abu Hurairah ni penipu besar, pereka hadis Nabi SAW. Ini ucapan yang jahat. Sedangkan kita kata para ulama kita ahli sunnah menganggap mencaci maki sahabat ni termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa besar. Sebab apa? Caci orang lain dosa juga, tetapi caci para sahabat lebih teruk. Membenci para sahabat ni satu dosa yang besar di sisi Islam. Kenapa? Sebab mereka ni sebagai hamalatud din, orang yang bertanggungjawab bawa agama ke kita. Nampak tak?
selepas wafatnya baginda Nabi. Nabi SAW, setakat yang kita tahu sejauh mana Nabi ni berjalan ataupun merantau, jauh mana Nabi pergi selepas jadi Nabi. Selepas dilantik menjadi Nabi, Nabi menyampaikan dakwah paling jauh mana Nabi pergi. Habis jauh Nabi hanya sampai ke Mu'tah sahaja. Mu'tah ni di Jordan. Situ je habis jauh Nabi pergi. Ada pun tempat-tempat lain Nabi tak aja sapa. Yaman Nabi tak aja sapa. Bahrain Nabi tak aja sapa. Malaysia jauh sekali. Nak dakwa boleh belaka. Ada orang dakwa dia kata Nabi sapa kat kampung dia secara yaqazah, dia kata. Ni dakwaan semata-mata. Sedangkan Nabi hanya pernah jejak bumi ni hanya sampai ke Mu'tah sahaja. Sedangkan Islam telah tersebar luas. Siapa yang bertanggungjawab bawa ni? Para sahabat. Para sahabat selepas wafatnya baginda Nabi, dalam khutbah wida, khutbah terakhir Nabi di padang Arafah, lebih kurang dalam berapa 12,000 ataupun berapa orang para sahabat yang hadir, dan mereka semua ni bertanggungjawab menyampaikan agama. Dan siapalah kita hari ini? Melalui mereka-mereka inilah yang bertanggungjawab. Andai kata kita terimalah pandangan sebahagian golongan Syiah ni yang menganggap para sahabat ni telah riddah, keluar daripada Islam selepas wafatnya baginda Nabi, dah siapa agama ni? Siapa yang telah menyampaikan agama ke kita? Macam mana kita nak terima agama? Ini satu tuhmah yang jahat. Dan Nabi SAW beri panduan kepada kita, tanda seseorang itu beriman kepada Allah, hubbul ansar, dia cintakan para sahabat dari golongan ansar. Dan tanda orang tu ada penyakit nifak, penyakit munafik dalam diri dia adalah bughdul ansar, dia membenci golongan ansar. Jadi mana-mana orang yang terlibat dengan Syiah, kita tahu tempat kita ni pun ada kajilah, istikharah lah, mintalah petunjuk daripada Allah, tinggalkanlah mazhab yang kita kata menyeleweng dan juga dengan mudah-mudah memaki dan mencaci sahabat. Saya pernah sekali awal-awal dulu orang masuk dalam grup ni, nampak grup hujah pondok. Kita ingat grup pondok mana, rupa-rupa dalam tu pokok Syiah saja dalam. Nengung kita dah. Pagi-pagi buta lagi. Lepas mai subuh dia belak tengok benda doa, ada doa. Benda doa dia, Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar. Laknan syadidan. Dalam doa dia, ya Allah, laknatlah Abu Bakar, laknatlah Umar. Tak pasal-pasal pagi buta. Memang kata pun. Hak lebih teruk lagi bahawa Syiah ni, hatta di dalam kunut semayang dia. Syiah ni dia lebih advance pada kita. Kita mazhab Syafi'i kunut dah main subuh je dah. Syiah ni 5 waktu yang bahan kunut sama. Sepanjang tahun, tuahlus sana dia kunut. Antara benda yang dia baca dalam kunut, melaknat sahabat. Laknat Abu Bakar, laknat Umar, laknat Aisyah. Dalam kunut semayang, kita boleh bayang. Apa benda, apa tujuan? Melainkan semata-mata membenci para sahabat tanpa orang kata tanpa hujah, tanpa benda. Semua dakwaan sahaja. Dia benci sahabat ni atas dakwaan, atas cerita-cerita yang dia reka sendiri. Cerita-cerita yang dia reka. Dia kata ni siapa ni ahli baik, berasa hatilah dengan orang ni. Semua cerita tu dakwaan semata. Dan Nabi SAW sebut lagi, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak adalah yang mencintai para sahabat ini, khususnya dari golongan Ansar, adalah orang yang beriman. Hanya orang yang beriman cintakan Ansar, Nabi kata. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tak adalah orang yang membenci golongan Ansar ni melainkan orang munafik. Ada penyakit nifak dalam diri dia. Jadi hari ni golongan Syiah dia telah mempamerkan munafiknya diri dia apabila dia menzahirkan benci sahabat. Ni Allah beraduh lah ni. Ada di kalangan ulama hak kerah lagi, dia tak anggap Syiah ni Islam tu. Dia kata bukan Islam dia. Ada pernah orang bertanya fatwa kepada salah seorang ulama di negara Arab tu. Tanya, Syekh, adakah orang Syiah ni telah terkeluar daripada Islam? Dia tanya soalan.
Syekh pun jawab, tahu dia Syekh jawab. Dah bila masa dia masuk Islam? Bila masa dia masuk Islam? Sampai tahap tu. Sebab kalau kita kaji golongan Syiah ni, dari sudut ibadah dia, dari sudut akidah dia, semua awak belaka. Apa dah? Boleh katakan semua rekaan sahaja. Baik berakidah, akidah majoritinya berakidah Mu'tazilah. Itu akidah Syiah. Boleh katakan keseluruhan akidah Syiah ni Mu'tazilah, termasuk Syiah yang paling dekat dengan kita, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, saya sempat belajar di Yaman beberapa tahun, dan kita duduk di kawasan pokok Syiah Zaidiyah ni. Kita tahu tak? Syiah Zaidiyah ni Syiah yang paling hampir dengan ahli sunnah, dan satu-satunya Syiah yang tidak mencaci sahabat, tidak mengkafirkan sahabat. Ini Syiah Zaidiyah. Bukan semua juga, sebahagian Zaidiyah. Ada. Hari ni kita dengar Houthi tu, ni puak ni caci sahabat aja ni. Tak? Awal start kalau kita nak tahu apa yang jadi start perang di Yaman ni, betul, awal-awal dia isu politik. Tu awal dia. Asasilah dia tak ada benda lain kait dengan politik. Faham? Tetapi puak-puak Syiah ni naik kepala, khususnya Syiah Houthi ni. Faham? Syiah ni gini, Syiah Zaidiyah ni, di Yaman dia ada dua kumpulan blok bawah Zaidiyah ni. Zaidiyah, dia ada Zaidiyah Ismailiyah, lepas tu dia ada satu lagi Zaidiyah Jarudiyah nama dia. Faham? Ismailiyah ni hak sekitar yang ada di Sana'a. Sana'a di ibu kota Yaman. Okay. Ini Syiah Zaidiyah Ismailiyah nama dia. Faham? Hak ni golongan Mu'tadil, golongan yang bersederhana, yang hampir dengan ahli sunnah. Mengikut para ulama, mazhab dia ni, khususnya bab fiqh dia ni, mirip kepada mazhab Hanafi dari sudut fiqh dia. Walaupun adalah sikit-sikit beza tu, tapi hak ni hak paling dekat dengan ahli sunnah. Dan mereka ni tidak mencaci sahabat, tidak mengkafirkan sahabat. Golongan Syiah Zaidiyah Ismailiyah nama dia. Dia tak mengkafirkan sahabat. Malah fatwa ulama-ulama kita yang sederhana, kita boleh semayang di belakang dia. Kita boleh semayang di belakang dia. Faham? Bukan setakat tu, mereka bukan setakat tidak mencaci sahabat, bukan setakat tidak mengkafirkan sahabat, malah mereka menerima khilafahnya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hak ni hak paling utama. Ada pun Syiah lain tolak terus, tak terima, tidak mengiktiraf Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Umar sebagai khalifah kedua, tak terima terus. Syiah lain, termasuk Syiah Iran. Orang nak takrik dengan Iran ni, dia tak terima Abu Bakar sebagai khalifah. Macam mana kita boleh terima dia sebagai saudara? Dia tak terima tu. Dia kata Abu Bakar telah merampas hak Ali sebagai khalifah. Tapi Syiah Zaidiyah tak. Malah dia menerima Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Uthman sebagai khalifah. Cuma beza sikit dengan kita. Dia kata, kalau tanya dia antara Saidina Ali dengan Abu Bakar mana lebih layak, dia kata layak Ali. Itu je beza. Mana nak lebih Ali juga. Tapi Abu Bakar sah jadi Abu Bakar, Abu Bakar sah jadi khalifah dalam keadaan Ali lebih layak. Siapa mereka dia letak satu kaedah usul dalam fiqh dia. Imamul mafdhul layaknya, ataupun apa dia punya istilah kita tak ingat. Inda wujudil fadil. Imamul mafdhul indal wujudil fadil. Ini usul dalam fiqh dia. Sahnya imam yang kurang baik dalam keadaan adanya imam yang lebih baik. Dia tuju siapa ni? Tuju Abu Bakar dengan Ali lah. Sah tak Abu Bakar jadi khalifah? Sah. Dan Abu Bakar ni mafdhul, yang baik, tapi ada yang lebih baik pada dia. Siapa? Ali. Ini Syiah Zaidiyah Ismailiyah nama dia. Dan sebahagian ulama mengiktiraf dia ni masih mirip dengan ahli sunnah, walaupun kita tak letak dia dalam ahli sunnah lagi. Faham? Satu lagi di Yaman dia ada Syiah Zaidiyah Jarudiyah. Jarudiyah ni lah hasil kita tengok hari ni Houthi. Ni kumpulan ni. Kumpulan ni dia lebih mirip kepada Syiah Iran. Iran ni Syiah dia panggil Syiah Imamiyah ataupun Syiah Ithna Asyariyah. Iran. Poin utama beza kita, dia caci sahabat. Dia maki sahabat.
Dia kutuk isteri-isteri Nabi kecuali Khadijah. Isteri lain semua jangan berlaku. Tidak dianggap sebagai ahli bait. Isteri-isteri ini tidak dianggap sebagai ahli bait kecuali Khadijah. Nampak tak? Ini Syiah yang melampau, kita kata. Tak, yang melampau. Di penghujung ataupun di awal 2004, masa tu kita duduk Yaman lagi. Di awal 2004 start mereka ni naik tocang. Tapi tak sampai di Sana'a, mana di sekitar di sebelah Sa'dah, kawasan dia tu lah. Benda dia buat selepas sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, sudah saya sembahyang, dia bangun cakap. Benda dia cakap, dia maki sahabat. Dah ahli sunnah takkan nak tengok saja dah. Takkan nak dengar saja dia maki sahabat. Ini mula-mula berlaku peristiwa. Jadi bala. Sampai ke muncak, dia bakar masjid. Kita boleh bayang masjid ahli sunnah tengah-tengah sembahyang subuh ni. Yaman ni masjid dia special sikit. Dia biasa masjid ada sebutir je pintu. Kita boleh bayang. Sebutir tu, orang lain tak ada tempat nak keluar. Memang kalau ikut spek bomba tak luluh terus masjid. Sebab tak ada pintu kedua. Sebutir pintu tu. Tengah-tengah orang sembahyang subuh, puak-puak Syiah ni masuk. Dia curah minyak petrol keliling masjid. Dia kunci pintu. Dia kunci dari luar. Kita boleh bayang. Yang bakar sebutir masjid, orang tengah sembahyang. Ini perbuatan Syiah. Faham tak? Mula asal berlakunya benda ni. Faham? Ni kita kira hak dekat sekali dah ni. Tak? Hak dekat dengan ahli sunnah. Dia tidak mencaci maki para sahabat. Khususnya Syiah Zaidiyah, Ismailiyah kita bagi. Okey. Hak lain memang jeng belaka. Hak lain ni lebih. Hak ni pun sebahagian ahli sunnah tak terima. Sebab Ismailiyah ni ataupun Syiah Ismailiyah ni, kalau berakidah dia masih ada lagi akidah akidah Mu'tazilah. Asal dia. Faham? Sehinggalah berlakunya perubahan di kalangan ulama-ulama dia ni jadi ahli sunnah. Antaranya yang awal menerima kembali kepada ahli sunnah ni Ibnu Amir San'ani. Ini ulama awal dia yang asal Syiah Zaidiyah Ismailiyah lah, dia bertukar mazhab jadi ahli sunnah. Nama dia Ibnu Amir San'ani. Mungkin kita tak kenal ni, tapi kalau orang-orang ngaji sikit, dia mungkin kenal kitab Subulus Salam. Syarah kepada kitab Bulughul Maram. Ni tuang dia. Asal dia Syiah. Kita benar ada orang pelajar-pelajar yang bukan pelajar Yaman lah, mungkin pelajar Mesir mana. Dia kata Ibnu Amir ni Syiah. Dia kata. Kita rajin tengok dalam WhatsApp. Kelolo kita rasa dah. Sebab dia bukan Syiah dah, asal dia Syiah. Faham? Dia telah kembali kepada ahli sunnah. Dan imam yang kedua yang lebih, orang kata lebih agresif lagi pada Ibnu Amir San'ani, nama dia Imam Asy-Syaukani. Hak ni dia tinggal secara total mazhab dia. Bukan setakat tinggal, dia canggah pula Syiah. Dah. Habis segala benda-benda hak Syiah buat tu semua dia canggah pula ke. Ini Imam Asy-Syaukani digelar, diiktibar dia sebagai seorang imam. Malah hak pengikut-pengikut dekat dia menganggap Imam Syaukani ni telah membina satu mazhab dia sendiri. Sampai tahap tu. Dia ada usul dia sendiri. Dia ada fiqh dia sendiri. Nampak tak? Ini Imam Asy-Syaukani. Asal daripada Syiah, kembali kepada ahli sunnah. Dan kitab-kitab dia ni menjadi rujukan ulama dunia. Kitab-kitab dia ni Sailul Jarrah, kitab dia Nailul Autar, kitab dia Durari Mudiyah. Ni kitab-kitab karangan dia yang hebat, yang menjadi panduan kepada ulama-ulama ahli sunnah. Nampak tak? Habis, ini kita kata termasuk dalam dosa. Kalaulah kita temu saing-saing kita ataupun anak beranak kita yang terpengaruh mengenai Syiah ni, kita kena berhujah dengan matang dengan dia. Tak perlu bawa ayat Quran, tak perlu bawa hadis, sebab apa dia nak pakar. Dia kena hujah dengan lebih kepada kita kata dengan berhujah dengan akal bawa ni. Kalau bawa kita baca ayat Quran, baca hadis, dah perawi hadis pun dia tak pakar dah. Macam mana dia nak terima hadis? Sebab kebanyakan hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah pelawak. Habis cerita kita. Habis cerita. Dosa besar yang ke-59, orang yang mengajak kepada kesesatan atau pemula perbuatan yang buruk termasuk dalam dosa besar. Siapa? Orang yang menyeru, mengajak orang kepada kesesatan.
termasuk dalam dosa besar. Nabi SAW bersabda, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Nabi kata, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, benda maksud kesesatan yang kita faham, apa maksud sesat? Sesat ni tak kafir lagi. Orang yang sesat dia tak kafir lagi. Tapi orang kafir confirm dia sesat lah. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, dia boleh jadi sesat. Contoh apa yang Nabi sebut dalam bab umat aku akan berpecah kepada berapa? 73 golongan. Nah, 73 golongan, hanya satu saya yang selamat. Hak lain sesat belaka. Persoalan 72 ni kafir ke mana? Tak kafir. Dia tersesat. Jadi kita kena faham benda definisi sesat ni. Sesat ni benda yang menyeleweng daripada ajaran Rasul. Sesat. Apa tak? Mana-mana ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Rasul, itu tersesat dia panggil. Ini definisi mudah. Nampak tak? Rasul ajar semayang dengan niat, dengan pergerakan, dengan bacaan, dengan af'alnya, perbuatannya. Tiba-tiba dia pergi ajar semayang pakai niat saja. Ini tersesat. Nampak tak? Rasul ajar akidah begini Rasul ajar. Dia ajar akidah lain. Ini menyeleweng. Tersesat. Ada orang dia tersesat dari sudut akidah, seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ini orang yang menyeleweng, tersesat dari sudut akidah. Peweng tu. Ada juga yang tersesat dari sudut ibadah. Macam mana? Dia buat ibadah selain daripada ibadah yang Nabi buat. Apa tak? Dia buat ibadah selain daripada Nabi buat. Maka barang siapa yang seru kepada benda ni, termasuk dalam dosa besar. Kena beringat kita. Pertama kita kena beringat, orang sesat ni dia masih dalam Islam. Malah kadang-kadang dia pakai serban besar pada kita lagi. Kadang-kadang. Jumpa dia bisa pada kita lagi. Dia punya zikir Masya Allah, puluhan ribu sehari dia berzikir. Hari ni ada sepupu kita share, tanya soalan. Dia kata, ada tak nama Allah Daim? Saya dengar ada zikir, dia panggil asasul zikr, asas dalam berzikir. Bisa. Kita tengok. Al-asas alladhi yukra, dia panggil ba'da salati subhi wa ba'da salati al-asri. Kau pasaran. Tapi benda zikir dia, bila dia suruh berzikir ni, selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang asar. Zikir ni kena baca. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Tak apalah, kata angka tu kita tak tahulah mari mana, tapi Bismillahirrahmanirrahim ni kita kira zikir. Tak, ada sumber dia. Lepas tu Astaghfirullahalazim huwat tawwabur rahim 100 kali juga. Beres lagi. La ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Lepas pada tu ya daim 300 kali. Ya daim 300 kali. Lepas tu selawat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim 100 kali. Faham? Ini kita kata betul zikir. Ya, zikir. Tapi zikir-zikir yang disusun ni tak ada susunan hak Nabi susun lagu ni. Dengan jumlah lagu ni, dengan waktu sekian. Tak. Tuan-tuan kena faham, dalam bab zikir ni, pertama sekali kita letak zikir dia ada dua jenis. Ada zikir khas, ada zikir am, kita panggil. Tak? Ada zikir khas, ada zikir am. Hak ni kena faham molek.
Zikir khas lagu mana? Zikir yang tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu. Ini zikir khas, yang mana Nabi baca banyak sekian, dengan lafaz sekian-sekian, waktu sekian-sekian. Hak ni kita panggil zikir benda, zikir khas. Tak? Zikir yang khusus. Contoh, zikir selepas mayang. Tak? Zikir selepas mayang ni Nabi tak baca benda lain. Nabi tak baca benda lain, melainkan hak tu lah Nabi baca. Dari awal Nabi mengajar para sahabat, sapalah wafat, sapalah hamba Allah tu habis umur. Tak? Hak tu saja Nabi baca. Maka para ulama kata sini zikir khas, tak boleh kita baca benda lain. Apa tak? Zikir pagi petang, ada zikir-zikir yang khas Nabi baca, disusun oleh para ulama. Waktu pagi Nabi baca benda ni 3 kali, benda ni 3 kali, benda ni sekali, benda ni 100 kali Nabi baca. Ini kita panggil zikir khas. Tak? Begitu juga waktu petang. Dan ada zikir-zikir yang dia panggil zikir keluar masuk. Zikir keluar masuk. Nak masuk masjid Nabi baca benda, nak keluar masjid Nabi baca benda. Tak? Ini zikir khas. Nak masuk tandah Nabi baca benda, nak keluar tandah. Tak, sebahagian yang kita ajar di peringkat pasti kita dah. Alhamdulillah. Ini zikir khas. Guana kita kata definisi ulama tak, zikir khas ni lafaz tertentu dengan bilangan yang tertentu, tak, dengan waktu yang tertentu. Dia terikat. Dia terikat dengan masa, terikat dengan lafaz, terikat dengan bilangan. Contoh kita ambil zikir subhanallah 33 kali. Berapa dah saya ada masa lebih sikit. Boleh tak saya nak baca lebih sikit? Nak baca 100 kali. Tak payah pandai, tak payah bijak. Nabi suruh baca 33 kali. Baca 33 kali lepas mayang. Alah, kalau lepas mayang. Faham? Sebab benda, sebab ni ulama kata zikir khas. Yang reka benda lain waktu lah membaca. Situ dah. Satu lagi kita panggil zikir am, zikir umum. Zikir umum ni lagu mana? Lafaz dari Nabi juga. Lafaz Nabi ajar. Cuma Nabi tak letak berapa bilangan dia, dan Nabi tak letak bila kena baca. Ni kita panggil zikir am, zikir umum. Umum. Bila-bila masa pun kita boleh baca, banyak mana pun kita boleh baca. Tapi lafaz Nabi ajar. Contoh, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam hadis takhir Sahih Bukhari dah, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi tak sebut berapa bilangan, Nabi tak sebut bila kena baca. Maka bacalah banyak mana bila pun nak baca. Tak? Seperti selawat. Selawat ni ada selawat yang umum. Bila-bila pun kita boleh selawat. Dengan lafaz yang Nabi ajar. Tak? Nabi sendiri ajar gimana cara nak berselawat. Ada pun selain pada Nabi ajar, kita kata tu bukan selawat. Itu kita panggil qasidah, kita panggil nasyid. Tak kira lah kita nak panggil lagu ke, terserah. Tapi untuk kita dapat pahala yang Nabi kata, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Nabi kata barang siapa yang selawat ke aku sekali, Allah akan selawat ke dia 10 kali. Macam mana kita nak dapat fadilah ni? Mesti berselawat sebagaimana lafaz Nabi ajar. Baru kita boleh. Kalau kita buat nasyid ataupun qasidah, kita hanya boleh qasidah tu. Boleh pahala puji Nabi. Tak? Tapi nak boleh pahala 10 ni, tak, 10 kali selawat Allah ni, mesti selawat sebagaimana lafaz Nabi ajar. Tu kaedah ni. Nampak tak? Habis situ. Kedua, zikir ni ada 3 kategori. Tadi jenis kita panggil. Tak tahu betul tak ayat kita tak? Tu jenis. Ada zikir umum, ada zikir khas. Tak? Kedua, kategori zikir. Zikir ni ada 3 kategori. Kita letak 3 kategori lah mudah. Yang pertama, zikir-zikir yang sahih mari daripada Nabi. Hak Nabi sendiri ajar. Tak? Mari mana kita tahu Nabi ajar ni? Melalui hadis-hadis yang telah disusun. Tak, benda ni Nabi baca, benda ni Nabi baca, benda ni Nabi baca. Ini kita panggil zikir yang sahih datang daripada mulut Nabi sendiri. Ataupun apa yang dibuat oleh sahabat diakui oleh Nabi. Ini kita panggil zikir yang sahih, yang kita boleh beramal. Pertama. Kedua, kita ada zikir yang dhaif. Ada hadis,
tapi riwayat dia lemah. Tak? Ada hadis tapi riwayat dia ulama kata lemah zikir ni. Nampak tak? Hak ni ulama bagi dua. Ada sebahagian yang mengharuskan kita beramal, ada kata tak payah. Atas kita tu. Syarat dhaif dia tu dhaif yang ringan, bukan dhaif yang berat, bukan dhaif yang munkar. Kita panggil tak? Contoh kita ambil, kita zikir lepas mayang tadi. Kita ada baca Allahumma ajirni minan nar, ataupun kita baca Allahumma ajirna minan nar. Tak? Ada hadis tak? Ada hadis. Tapi para ulama kata hadis dia dhaif. Maka ada orang boleh nak beramal, silakan beramal sebab ada dalil dia. Tak? Ada hadis walaupun dhaif. Kita panggil tak? Dan jenis ketiga ataupun kategori ketiga kita panggil zikir yang disusun oleh para ulama, yang tak ada sumber daripada Nabi, yang bukan ajaran ataupun perbuatan para sahabat. Dan ini zikir mari mana hak ulama susun. Hak ulama yang apa ni, yang karang, yang tulis. Tak? Hak ni kita kena tengok dulu. Pertama, sebahagian ulama hak tegas dia kata tak boleh beramal tu. Hak ni hak tegas. Tak, mesti beramal zikir, mesti beramal hak Nabi saja. Hak sahabat saja. Ni hak pandangan tegas. Ada pandangan kata selagi mana zikir ni boleh, maksud dia tak ada masalah, silakan. Bismillah. Nampak tak? Ni pandangan kita tu. Okey, kita tengok, kita kaji zikir ni. Pertama susunan hak dia letak ni confirm bukan Nabi ajar. Ni pertama kita kata tak? Bismillah 100 kali, astagfirullah 100 kali, ni la ilaha illallah 100 kali. Ya daim. Isu kita nak setuh ya daim. Benda ya daim. Ya daim ni benda. Nama Allah. Ya daim. Ke ada orang sini beramal? Tak, minta maaf lah. Kalau dia ada orang yang beramal, kita nak tahu mari mana. Pertama, ya daim, benda maksud dia. Adakah nama Allah? Tak, dia bukan nama Allah. Tak. Nama Allah kita tahu banyak mana tak, setara mana ada dia dalam tersusun dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya. Ya daim maksud dia yang berpanjangan, yang sentiasa. Tu maksud ya daim. Faham? Ada kata ni zikir ni kuat, hebat, dia beri fadilat-fadilat dia. Tak? Masya-Allah. Faham? Sedangkan kita kata nak zikir ni banyak dah Nabi ajar. Tak habis pun kita nak beramal dengan zikir yang Nabi ajar ni sebenarnya. Tak dah habis. Percayalah tuan-tuan. Tiba-tiba kita pergi bersungguh pergi cari orang lain. Contoh orang ni tak tahu mari mana ni. Tiba-tiba dia bersungguh, dia beramal. Hak ni 100 kali, hak ni 100 kali, ni 100 kali. Hak letak 100 kali ke 10 kali ke 3 kali ni hanya Nabi kita kata. Dah, hanya Nabi saja yang ada autoriti untuk letak kita. Okey, hak ni mau baca 3 kali. Hak ni mau baca 10 kali. Hak ni mau baca 100 kali. Orang lain tak boleh nak pandang-pandang. Sebab agama ni dia berpandukan wahyu. Dia bukan dengan kepala otak kita. Ini agama. Faham? Agama ni ada tuang dia. Maka kita kena rujuk pada tuang dia. Tak? Guana tuang dia ajar, begitulah sepatutnya kita kena buat. Tak? Oleh kerana itu berhati-hati kita dalam nak menerima apa sahaja zikir. Pertama sekali pandangan kita lah ni, lebih baik kita ambil yang pertama. Tak? Iaitu zikir yang betul-betul mari daripada mulut Nabi ataupun yang diamalkan oleh para sahabat, yang diakui oleh Nabi SAW. Hak tu lebih selamat. Dan hak tu banyak. Tak dang kita nak buat. Banyak dah hak tu. Tak cukup lagi hak tu. Kita ambil hak kategori kedua, iaitu ada hadis yang lemah tapi boleh beramal. Ni kita penuh luar tu. Andai kata habis dah kita beramal hak sahih, habis dah beramal hak dhaif, barulah kita berasa tak cukup lagi, carilah hak orang lain susun. Dah. Ni kaedah. Kalau kita boleh ikut kaedah ni, insya-Allah selamat kita dalam bab kita nak beramal, khususnya dalam bab berzikir. Sebab benda, sebab takut berkait dengan benda yang kita bincang ni lah, iaitu orang yang mengajak kepada kesesatan. Atas nama nak berzikir tapi dia sampai bawa orang kepada kesesatan. Contoh awal-awal PKP baru ni, ada orang sebar zikir daripada Syiah tu, dia suruh beramal. Tuan-tuan rajin dengar, ada zikir dia sebar awal-awal PKP dulu, PKP 1 dulu. Kita baca dalam Facebook, ada orang sebar ke WhatsApp. Benda zikir dia, li khamsatun utfi biha harul waba wal hatimah, al mustafa wal murtada wa bnaihuma wal fatimah.
Ni zikir Syiah tu, Syiah reka zikir ni. Faham? Tapi ni sibuk, apa buat kita sibuk? Kalau tak tahan buat kita ni, minta izin tak? Boleh tak minta izin untuk share? Dia tak tahu benda pun dia share habis. Takut kita termasuk dalam golongan ni menyeru kepada mengajak orang kepada kesesatan. Mana maksud zikir ni? Li khamsatun utfi biha harul waba wal hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa banaihuma wal Fatimah. Kita yang tahu tu sebab kita beramal jugalah dulu. Zikir ni orang beri lah. Dah tahu ke benda tu kita beramal juga. Maksud dia bagiku 5 perkara. 5 nama ni kalau aku sebut, kalau aku beramal, kalau aku pegang sungguh 5 perkara ni, 5 nama ni, selamat aku dari segala penyakit, selamat aku daripada segala wabak dan segala penyakit yang membahaya, yang membinasakan. Kena berzikir dengan 5 nama ni. Nama benda ni Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa. Wal Murtada. Siapa dia Murtada? Sayyidina Ali. Al-Murtada ni dinisbah kepada Sayyidina Ali. Wa banaihuma, dan 2 orang anak dia. Siapa 2 orang anak Sayyidina Ali? Hasan wa Husain. Hasan wa Husain. Wal Fatimah, dan isteri dia Fatimah anak Nabi. Sebut 5 nama ni, insya-Allah selamat daripada corona. Orang sibuk awal PKP dulu. Betul tak zikir ni? Tak betul. Pertama, dia maksud dia bahaya. Dari sudut akidah boleh menjejas akidah kita. Kalau kita ada kepercayaan bahawa 5 nama ni boleh menyelamatkan kita daripada segala penyakit, segala wabak dan segala. Tapi ahli sunnah hak saibah. Orang-orang kita bukan Syiah hak saibah dah. Orang kita hak tak tahu ke benda ni saibah ke Facebook ke apa. Beringat. Sebab ini termasuk dalam dosa besar. Nabi kata man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka ke atasnya dosa seperti mana dosa-dosa orang yang ikut dia. Semua orang ikut dia tu semua bahan atas kepala dia belaka dosa. Dia yang seru orang kepada ad-dhalalah. Bahaya. Ghaliknya seruang-seruang kepada kesesatan ni, ghaliknya asas dia adalah hadis palsu. Itu asas dia. Kita ceklah mana-mana kumpulan yang menyeru pada kesesatan ni, tak ada benda lain hujah dia, biasanya hadis palsu. Hadis yang direka-reka. Sebab benda dia kait dengan hadis, sebab nak suruh orang ikut. Dia nisbah, ni Nabi kata, ni gini, ni Sayyidina Ali kata, ni lalu orang pun terikut. Ini ghaliknya penyeru kepada kesesatan ni, dia akan menisbahkan diri dia kepada hadis-hadis palsu yang diada-adakan. La yanqusu zalika min athamihim syai'a, tidak akan kurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka akan dirembah atas kepala penyeru tadi. Orang yang seru kepada kesesatan ni, dia paling berat kena. Dia paling dosa sebab dialah yang bawa orang kepada kesesatan. Apa tak? Jadi kita kena faham, pertama kena faham apa itu kesesatan. Kesesatan ialah segala amalan, segala ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Nabi. Itu kesesatan belaka. Atas nama tiket agama diseru. Kepala bapak sekali hamba bawa ajak orang kesesatan ni adalah Dajjal laknatullah alaihi. Dajjal akhirat besok dia ajak orang kepada agama, tetapi agama yang menyeleweng daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bapak sekali kesesatan. Dajjal dinisbahkan maksud dia pendusta besar. Pendusta besar. Apa dia jadi pendusta besar? Sebab dia berdusta atas nama agama. Dia ajak orang, dia bawa syurga, dia bawa neraka, orang habis ikut belaka. Ini penyeru kepada kesesatan yang paling besar sekali. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man sanna sunnatan hasanat sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Ini hadis ni famous tak? Hadis ni cukup masyhur lah. Cuma dalam memahami hadis ni, ada sebahagian orang salah faham dengan hadis ni, lalu diguna hujah sebagai orang kata benda untuk menyokong perbuatan-perbuatan dia. Sedangkan maksud hadis ni lain. Kita dengar. Ni separuh penggang kedua hadis. Hadis dia panjang tak? Kita
Oleh kerana masa tak ada tu, kita baca hak ni je lah dulu tak. Dia hadis ni bermula dengan kisah. Dia ada kisah dia. Sebagaimana Quran dia ada asbabun nuzul, tak, sebab-sebab turunnya ayat. Hadis pun begitu. Kita nak faham Quran, nak faham hadis, kaedah pertama kita kena tengok benda sebab turun ayat. Faham? Baru kita boleh faham kenapa ayat ni turun. Tak? Baru kita boleh faham. Begitu juga hadis. Hadis dia ada asbabul wurud, dia panggil. Sebab-sebab Nabi sebut hadis ni. Dia ada peristiwa dulu sebelum Nabi sebut. Faham? Nabi dok mari-mari Nabi sebut dulu. Dok. Faham? Biasanya ada peristiwa dulu. Dengan kita faham peristiwa ni, barulah kita faham teks hadis tu. Jadi hadis ni dia ada peristiwa dia. Tengok. Kita ambil poin yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ni. Man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mencontohi ataupun memulakan sesuatu sunnah yang buruk. Sunnah ni satu amalan, satu orang kata jalan, satu cara. Tak? Barang siapa yang memulakan satu cara, satu jalan, satu amalan yang buruk, lalu ada orang ikut dia, tak? Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka ke atasnya dosa keburukan yang dia buat, dosa yang dia buat itu, tak? Kejahatan yang dia buat tu ataupun maksiat yang dia buat itu, dan juga dia akan tanggung juga dosa-dosa orang yang ikut selepas pada dia, min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tak kurang sedikit pun daripada dosa-dosa orang yang ikut dia. Apa tak? Hadis ni kita baca semua ke budak-budak madrasah kita. Bang, benda maksud Nabi ni, maksud Nabi jangan kita jadi orang yang pertama buat jahat dalam satu-satu benda, di madrasah ke, di tempat kerja kita ke, tak, di surau kita ni ke, tak, ataupun di perumahan kita. Jangan kita jadi orang pertama, sebab orang pertama ni bahaya, termasuk dalam golongan ni. Kalau buat baik tak apa jadi orang pertama. Kalau nak buat baik tak apa jadi orang pertama. Oh, dia punya sahang dia besar kalau orang pertama buat baik. Faham? Tapi buat jahat jangan sekali-kali. Biar kita bukan suruh buat jahat ni, tapi kalau nak buat jahat sangat agak, tanya dulu, ada orang buat lagi jahat ni. Faham? Kita sebut kita, contoh kita pergi ke pelajar-pelajar kita, biasanya di madrasah, di sekolah, orang budak isap rokok. Tak? Contoh di madrasah asal tak ada orang pernah isap rokok di madrasah. Contoh, tiba-tiba kita orang pertama buat peli isap rokok belakang jambang, contoh. Bang. Lalu adik-adik lain pakai ikut. Kita kena buang dah ni. Tak? Kena hukum buang dah sekolah. Ki hisap rokok. Lalu lepas pada dia pula orang lain ikut. Ada pula orang lain ikut. Hak ni Nabi masuk ni. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa-siapa yang tunjuk contoh yang buruk lalu diikuti oleh orang lain, maka dia tanggung dosa kejahatan dia buat tu, dan dia tanggung habis dosa-dosa orang lain buat selepas pada dia. Contoh kita ambil, Nabi sebut berdasarkan hadis Nabi kata, siapa orang pertama yang bunuh orang? Siapa orang pertama yang bunuh orang? Anak Nabi Adam AS. Tak? Anak Nabi Adam. Tak kira lah Qabil ke Habil ke tak? Dia orang pertama yang bunuh orang. Buat sunnah ni, sunnah jahat ni. Sebelum ni tak pernah orang, anak beranak Nabi Adam tak erti bunuh orang. Tiba-tiba dia orang pertama buat. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mana-mana berlaku pembunuhan di dalam dunia ni sampai akhirat besok, dosa atas kepala dia berlaku. Kita boleh buat yang banyak ni. Apa tak? Jadi kita pesan kita budak-budak madrasah kita kata, mu nak buat jahat mu tanya dulu. Ada orang buat tak sebelum? Kalau ada orang buat beres. Tak. Jangan mu jadi orang pertama. Bukan suruh buat jahat, tapi beringat. Sebab kalau jahat yang pertama jadi contoh kepada orang lain ni, masya-Allah, kita akan tanggung habis dosa-dosa selepas itu. Tak? Sama juga sebelum ni Nabi kata hadis tentang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi kata barang siapa yang tunjuk contoh yang baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala kebaikan yang dia buat, dan dia dapat pahala kebaikan orang-orang lain yang ikut dia selepas pada itu. Hadis ni bukan Nabi suruh kita, Nabi ajar kita suruh reka amalan baru. Tak, jangan salah faham.
Ramai orang dengan hadis ni dia berhujah, tu Nabi katakan man sanna sunnatan hasanah. Tak? Maka ni saya buat ni bid'ah hasanah lah dia kata tak? Tak. Nabi tak pernah beri. Nabi tak pernah beri tauliah kepada kita untuk mereka amalan-amalan baru. Tetapi hadis ni kita baca, kalau kita tengok sebab mula hadis ni, Nabi ada golongan fakir miskin mari dari luar Madinah. Mari ke Masjid Nabawi, tengok Nabi dan para sahabat duduk, tiba-tiba ada orang fakir miskin mari. Ramai mari ni. Dan Nabi tengok, Nabi belah hati tengok, Allah dak, dengan pakaiannya, dengan apa, dengan miskin. Dak lalu fakir dalam faqah dalam hadis sebut. Lalu Nabi pun semayang, sudah semayang Nabi naik berkhutbah, Nabi ceramah. Dalam ceramah tu Nabi pun tasjid, Nabi beri galakkan supaya para sahabat pakatlah derma. Dak, sahabat-sahabat kita yang miskin yang baru mari ni. Nabi syarah suruh derma, tak ada seorang bagi. Tak ada seorang bangun. Tiba-tiba ada seorang sahabat dari Ansar bangun dia yang memulakan derma. Ya Rasulullah, ni dak untuk Allah dan Rasul. Dia yang mula-mula derma. Bila dia derma, lalu sahabat lain pun pakat bangun. Hok ni mari sejabih, hok ni mari benda ni, hok ni mari khuma, hok ni macam-macam. Sampai mereka perawi hadis ni, sahabat yang riwayat hadis ni kata, aku tengok berubah muka Nabi. Tadi Nabi bersedih, tiba-tiba Nabi bergembira. Lepas pada itulah baru Nabi sebut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nampak tak? Benda maksudnya sahabat tadi dia tak reka amalan baru. Dia hanya buat contoh kepada amalan yang diajar oleh Nabi, iaitu sedekah. Faham? Contoh lain kita nak mudah. Contohlah surah kita ni style orang. Contoh ni dok kata sini dok. Mana contoh surah kita ni tak ada seorang jenis sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Dok, orang lain pakat dengung, pakat sembang, pakat baca WhatsApp lepas azan. Tak sembahyang sunat. Tiba-tiba ada hamba Allah seorang buat contoh sembahyang sunat. Dok, dia pun sunat qabliyah dia sembahyang, sunat ba'diyah dia sembahyang, sehingga orang lain pakat ikut. Hak ni yang Nabi maksud. Maka sahabat kita tadi yang memulakan amalan yang baik ni, tak, sunnah yang Nabi ajar ni, dia akan dapat pahala sunnah yang dia buat. Dan dia dapat pahala juga kerana orang lain pakai ikut dia. Faham tak? Bukan kata ni lesen untuk Nabi beri kita, mereka lah zikir mana pun, mereka semayang mana pun. Tak ada ulama hadis pun faham lagu tu. Tapi ada segelintir orang dijadikan hadis ni sebagai hujah untuk membenarkan amalan-amalan yang dia buat yang bercanggah dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham oleh adik ni. Oleh kerana itu, dalam bab ni kita kata, bab beramal kita ni, bab beragama kita ni, kalau tak kena cara, kita boleh bawa kepada dosa besar ni, iaitu menyeru orang kepada kesesatan. Wal'iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.